Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. InsyaAllah dalam siri yang ke-17 ini, saya masih lagi mengajak anda sekalian bersama-sama mengikuti pengalaman musafir di bumi air mata, yakni Andalusia, bahagian keempat. Kalau dulu kita sudah pun melawat Ronda, insyaAllah kali ini kita akan melawat pula kota Malaga. Kota Malaga ini terletaknya di atas bukit mengunjur ke lautan Mediterranean. Satu lautan yang sangat nyaman udaranya, sejuk, enak sekali duduk di tepi lautan Mediterranean. Kalau kita perhatikan peta ini, sebenarnya Andalusia atau Spain ini, dia menghadap betul-betul ke bumi Afrika, terutama Morocco dan Algeria. Malahan bumi Algeria lebih besar daripada bumi Spain itu sendiri. Dan kalau kita lihat dalam peta ini, di sebelah utaranya ada French ataupun Perancis. Dalam sejarah Islam, sewaktu Islam memerintah dengan kehebatannya, pernah Perancis membayar ofti kepada kerajaan Andalusia untuk melindungi dari diserang kerana kekuatan tentera Andalusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah gambar pemandangan kota terbesar di Andalusia yang kedua, iaitu Malaga. Ia merupakan kota pelabuhan yang sangat sibuk sejak dari dulu sampai sekarang. Ini pemandangan kota terkini, moden sudah. Tapi bagaimanapun, ada tempat-tempat, sudut-sudut tertentu yang masih mengekalkan kota bersejarah, yang mana kalau kita tengok di bawah ni, ada kereta kuda. Kalau di tempat kita, di Melaka ada kereta lembu, di Malaga ada kereta kuda. Antara tempat menarik untuk lawatan kita di Malaga ialah Al-Qasabah. Apa dia Al-Qasabah ini? Qasabah dalam bahasa Arabnya ialah Al-Qasbah ataupun Al-Qasabah, yang bermaksud benting atau kubu. Kubu ni kuatlah. Kalau kita tengok gambar tu, hebat sekali. Kehebatan Al-Qasabah ni apa dia? Dia terdapat 100 menara di sepanjang kubu ni. Dan di dalam kubu atau tembok ini pula ada 3 buah istana. Kenapa sebab banyak sangat istana? Itu biasalah. Pemerintah-pemerintah raja-raja dahulu, bila naik yang baru, buat satu istana. Naik lagi yang baru, buat lagi istana. Begitulah seterusnya. Allahu Akbar, kalau kita tengok luasnya, besarnya tembok ini. Tahu tak berapa luasnya? 15,000 meter. Artinya 15 kilometer dia punya keluasannya. Kalau kita nak berjalan dari ujung ke pangkal, penat jalan tu. Tengok pemandangan dari atas. Memang dia terletak di atas bukit yang luas dan teguh. Kalau kita tengok kota ni, maka kita merenung sebentar, kita dapatlah lihat, inilah rupanya antara kenangan sejarah zaman kegemilangan Islam di Andalusia. Bukan ini saja, banyak tempat lagi macam ni lah lebih kurang. Tembok-tembok yang teguh, tegap. Ini melambangkan kekuatan kerajaan dan tentera yang mengawal Andalusia. Tengok, masih teguh. Walaupun sebenarnya usia dah menjangkau 1000 tahun. Kalau bangunan-bangunan baru, payah nak tahan tegap ni sebab batu-batu dia, kalau kita tengok tu, batu-batu yang kukuh, pejal. Ini adalah di antara istana yang terletak di dalam kawasan Al-Qasabah. Tengok bumbung-bumbung dia tu.
Itu dia. Ini melambangkan kehebatan kerajaan Islam Andalusia pada masa itu. Kubu pertahanan ni sangat teguh. Tengok pun dah faham kita teguh. Untuk apa? Al-Khazabah ni untuk apa? Dia dibina untuk menjadi pertahanan dari perompak-perompak dan lanun laut dan juga musuh-musuh yang nak menyerang. Itu sebab dibuat tegak-tegak. Batu-batunya batu-batu yang kukuh lah. Di zaman kegemilangan Islam dulu, kubu pertahanan ini tidak terhalang oleh bangunan di depan dia. Kalau kita tengok sekarang ni ada bangunan baru di depan. Memang kalau untuk pertahanan dah tak nampak lah di depan dengan pokok sibuk dengan pokok-pokoknya lagi. Dulu kubu ni tentulah di depan ni lapang sehingga dapat luas pandangan tengok ke laut. Berapa tinggi? Tinggi. Tinggi bukit ni saja yang disebut sebagai bukit Gibraltar setinggi 130 meter ataupun 430 kaki. Bersebelahan dengan pintu masuk Al-Khazabah ni ada satu peninggalan iaitu Theatre Room. Yang dia ni dibina pada abad pertama sebelum Masihi. Lama dah dulu. Tapi kini dah baik pulih. Kalau dulu stadium ni separuh bulatan. Sekarang dah dipenuhkan bulatannya. Kalau kita tengok pemandangan dari atas begini. Itu kedudukan Al-Khazabah di ujung sana. Kita tengok ada Theatre Room. Okey, kalau kita berjalan nak naik ke atas, kita akan mengikuti lorong ini. Lorong menuju ke pintu nak masuk ke atas. Sudah pun sampai di atas Al-Khazabah. Kedudukan bukit dan tembok ni sangat strategik. Kenapa sangat strategik? Kerana dia menghadap ke lautan Mediterranean dan menghadap ke benua Afrika. Ini dapat mengawasi kota dari semua penjuru. Kalau kita masuk ke dalam kawasan istana, kita akan dapat melihat satu replika tentang kedudukan ataupun replika bangunan Al-Khazabah dan istana-istananya. Memang kalau kita nak berjalan kaki daripada ujung sini ke ujung sana, memang letihlah 15 km. Tak larat. Jadi kalau nak tengok secara menyeluruh, tengok replika dia lah. Kita dapat tengok semua. Tu nampak. Itu kecil je. Nampak. Sebab dia kecil kan replika ni. Kalau betul-betul realnya kita kena berjalan 15 km. Memang lenguh lah. Istana ini dibangunkan pada abad ke-11 di zaman Islam memerintah Andalus. Bahan-bahan binaan daripada mana? Kebanyakan bahan binaan tu diambil daripada saki-baki bangunan-bangunan yang dibina oleh kerajaan zaman Rom dulu. Zaman sebelum Islam lagi. Sebab batu-batu dia teguh. Kalau kita melihat kepada Al-Khazabah yang hebat ini dan juga istana di dalamnya hebat-hebat belaka, kita sudah dapat berfikir betapa hebatnya pemerintahan Islam zaman itu. Terutama dari sudut pembinaan dan pertahanan. Kalau perhatikan pada tembok-tembok pertahanan itu, bukan semudah orang nak serang. Bukan mudah orang nak mengalahkan tentera Islam yang berlindung di sebalik tembok-tembok itu. Kita boleh fikirlah betapa hebatnya. Sebab itu Islam dapat memerintah selama hampir 800 tahun. Tapi Andalus bukan sahaja terkenal dengan seni binaannya yang menakjubkan yang kita tengok tadi. Tapi bahkan juga dalam berbagai bidang ilmu. Ini menjadikan Andalusia sebagai pusat tamadun yang cemerlang. Andalus sudah pun mempunyai pusat-pusat pengajian dalam pelbagai bidang ilmu. Dah ada universiti dah pada masa itu yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan dalam berbagai bidang, bukan dalam satu jurusan. Sehingga diriwayatkan orang-orang Eropah datang belajar ke universiti di Andalusia
Sebab di barat tak ada universiti lagi, sekolah pun tak ada lagi. Mereka belum bertamadun. Mereka yang datang belajar ke universiti di Andalusia, menurut kisahnya mereka datang pakai jubah. Kenapa? Kerana mahasiswa di universiti Andalusia semuanya berjubah. Sekarang dah terbalik. Oleh kerana universiti-universiti barat dia pakai kot, kita yang tak biasa pakai kot pun pergi sana kena pakai kot. Itulah dia. Kalau kita tengok orang barat masa itu baru nak mencari-cari ilmu. Tapi orang Islam sudah pun mempunyai pakar-pakar. Antara pakar atau ilmuwan itu yang lahir di Andalusia, antaranya Ibn Tufail. Dia ini cendekiawan Muslim yang dikatakan masyhur lah dalam pelbagai bidang penulisan. Dia juga sebagai seorang novelis. Dia seorang ahli agama, ahli fiqh. Dan dia juga seorang tokoh doktor tersyuhur. Ni orang zaman dulu. Dia ahli agama, dia juga jadi doktor. Ibn Rushd pula, kalau kita lihat, dia ni menulis dalam banyak sekali buku. Dikatakan hampir 10,000 lembar. Dia sangat dikagumi dalam bidang kedoktoran. Dan sangat alim pula dalam masalah fiqh. Subhanallah. Ini ringkasan Ibn Rushd. Dia seorang ahli falsafah dan ilmu logik ataupun mantik dalam bahasa Arabnya. Dia juga merupakan tokoh perubatan yang menulis tentang tajuk kuliah fiqh, kuliah dalam perubatan sebanyak 16 jilid. Satu buku yang besar tu. Dia juga kepakarnya ialah ahli ilmu kemasyarakatan. Dia juga sebagai seorang ahli teologi atau usuluddin, terutama dalam bidang tauhid dan tafsir. Dia juga seorang ahli fiqh dan dia bermazhab Maliki. Dia juga seorang ahli matematik. Subhanallah, ahli astronomi. Ramai sebenarnya cendekiawan Islam di Sepanyol melahirkan ahli-ahli astronomi. Sebab itu mereka ada kompas, ada teropong. Yang mana kalau kita melawat di Sepanyol atau di Andalusia ni tak ada. Tapi dah dibawa ke muzium-muzium di lain. Antaranya saya pernah saksikan di muzium di London. Banyak khazanah-khazanah Andalusia seperti teropong, kompas dan sebagainya. Dia juga seorang ahli geografi. Dulu orang Andalusia lah yang mula-mula mencipta peta. Mencipta peta. Yang akhirnya, bila Portugis dapat merampas kembali Andalusia, mereka gunakan peta itu untuk menuju menawan negara-negara Islam tu, sampai ke Melaka. Kalau tak ada peta tu mana dia boleh nak sampai ke Melaka? Bukan senang. Jauh tu. Itulah kehebatan hasil daripada ciptaan atau rekaan ahli-ahli ilmuwan di Andalusia. Ibn Rushd dia sebagai seorang pakar dalam bidang sains. Subhanallah, meliputi banyak ilmu. Jarang zaman hari ini kita jumpa orang yang mempunyai ilmu dalam berbagai bidang macam ni. Lagi Ibn Baitar. Dia seorang ahli botani. Dia juga seorang ahli farmasi. Dan dia juga seorang daripada pencetus revolusi pertanian, terutama di Andalusia. Dia ada menghasilkan ensiklopedia pharmaceutical yang bertajuk Collection of Simple Drug and Food. Yang mana ensiklopedia tersebut menyenaraikan lebih 1,400 tumbuhan, makanan dan ubatan. Kalau hari ini kita bila sebut farmasi, terkenal dengan masalah ubat-ubatan ataupun suplemen-suplemen. Tapi ini sampai tumbuh-tumbuhan pun, itu hebatnya dia. Tapi akhirnya kerajaan Islam yang hebat ini jatuh ke tangan musuh. Kenapa? Bila jatuh ke tangan musuh, khazanah ilmu habis dicedok oleh orang Eropah. Yang mana ilmu-ilmu ini
menjadi asas kepada kecemerlangan mereka pada permulaan zaman pembaharuan atau zaman Renaissance. Sebab sebelum ni mereka dipanggil dalam kegelapan. Tak ada ilmu lagi. Kenapa runtuh kerajaan Islam tadi? Bukan tiba-tiba. Dia lama. Sebab Islam memerintah Andalusia hampir 800 tahun. Nak jatuh tu lama. Bermula dengan apa? Apabila berlakunya perpecahan sesama sendiri. Bila berpecah, tiada lagi perpaduan. Mereka sudah tidak berpegang dengan ayat 103 surah Ali Imran. Ya Allah Ta'ala kata, wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di atas jalan Allah. Dengan jalan Allah. Jangan berpecah belah. Jangan bercakar-cakaran. Dan mereka juga tidak berpegang dengan ayat 46 surah Al-Anfal. Wati'ullaha wa rasulah. Ta'ala kepada Allah dan Rasul. Wala tanaza'u. Jangan bercakar-cakaran. Jangan bermusuh-musuhan. Jangan berkelahi-kelahian. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau kamu bercakaran, nescaya kamu menjadi lemah, semangat dan hilang kekuatan. Inilah benar-benar apa yang berlaku. Bila mereka tidak bersatu padu, tak berpegang teguh dengan tadi Allah dan Rasulnya, rupanya betul. Allah Ta'ala dah beritahu dan ini menjadi kenyataan. Bermulalah dengan runtuhnya kerajaan pusat. Mula-mula sekali kerajaan pusat runtuh. Macam kita, kerajaan pusat Malaysia. Ada wilayah-wilayah banyak. Jadi dulunya kerajaan pusat tu yang mula-mula runtuh. Bila runtuh, kerajaan wilayah-wilayah ni memerintah secara bersendiri-sendirian. Berlakulah penubuhan kerajaan kecil. Kalau kita tengok betul, ini wilayah-wilayah yang sekarang ni adalah, iaitu berpecah kepada 8 wilayah besar. Tak cukup setakat ini. Dia berpecah lagi kecil sampai sekitar 20 wilayah kecil-kecil. Bayangkan, bila satu wilayah diserang musuh, dan musuh ni pandai juga, dia ada dombakan dengan wilayah-wilayah sebelahnya. Jadi bila wilayah ini bercakaran dengan satu wilayah di sebelahnya, bila musuh serang dia, siapa nak tolong? Sekeliling dia musuh belaka. Maka saudara mara dia, sebenarnya saudara mara je, anak beranak, keturunan dia. Bila sebuah wilayah kena serang, yang lain kata, padan muka kau. Kau nak bergaduh dengan aku, kau nak bergaduh. Dia tak nak tolong. Untuk semua. Tapi dia tak sedar, giliran berikut dia pula kena. Betul. Giliran berikut wilayah sebelahnya pula kena serang musuh, wilayah yang lain tak tolong, tak bantu. Sama jugalah, runtuh lagi. Satu demi satu runtuh. Bayangkan sepatutnya kalau 20 wilayah tu jatuh, baru 10 wilayah dah jatuh, dah berpakatlah semula masing-masing. Supaya tak, yang lain-lain tidak berlaku lagi keruntuhan. Tapi tak peduli. Sampai satu, akhirnya sampailah ke Kazan Almeria, ataupun dikatakan juga Granada, kawasan wilayah Granada. Ini adalah wilayah terakhir yang menyayat hati apabila orang-orang Islam disembelih begitu ramai. Mungkin kita akan cerita insya-Allah dalam siri akan datang. Bagaimana wilayah terakhir ditakluki, ditawan oleh musuh. Habis semuanya. Kan itu bagus jadi pengajaran kepada kita. Bukan bagus berlaku. Kita tak nak berlaku macam tu, tapi jadi pengajaran. Apabila berpecah, kerajaan wilayah kecil ini semakin lemah. Semakin lemah, bila diserang musuh, tiada pertolongan lagi. Tinggallah berbagai kesan sejarah yang menjadi tangisan umat Islam. Tinggal pinggan-pinggan pecah, serpihan piring, yang lain-lain, alat-alat canggih, semua dah dibawa oleh orang barat ke muzium masing-masing. Allah Akbar, kenangan. Bayangkan, tahun 711 Masehi, Tariq Ibn Ziyad dengan tenteranya hanya 7,000 orang mendarat di Jabal Tariq atau Jabal Tariq
berjaya mengalahkan tentera Spanyol 100,000 tentera. Subhanallah. Sampai dapat takluk. 7,000 lawan 100,000, 100,000 kalah. Apa faktornya? Ada banyak cerita faktornya. InsyaAllah mungkin di lain kali kita akan cerita. Hampir 800 tahun Islam merintah Andalusia, bukan masa yang singkat. Tiba-tiba runtuh. Semuanya musnah. Akibat apa? Kerakusan kekuasaan yang tidak mengenal lagi perpaduan Islam. Allahu Akbar. Tinggallah tempayan kenangan Andalus. Renunglah sepi-sepian ini yang tinggal. Sebenarnya kerajaan Islam Andalus dulu telah meninggalkan banyak khazanah-khazanah yang menjadi inspirasi orang Barat dan dunia hari ini. Umpamanya saya ambil contoh. Gula. Orang Arab sebut gula ni sukar. Untuk mendapatkan gula mereka tanam tebu. Namanya kasabus sukar. Orang Barat bila tebu sudah jadi gula, dia tak tahu nak sebut apa. Dengar orang Arab sebut sukar. Lalu dia dipanggillah sugar. Dia sebenarnya banyak istilah-istilah orang Barat ambil daripada Islam. Antaranya dalam bidang matematik. Islam menyebut 4 segi padu itu Kaabah. Orang Barat nak sebut apa dia kata? Kubik. Dia ambil daripada Kaabah. Jadi kubik. Banyak lagi lah kalau kita nak cerita itu. Jadi alat-alat jam gajahnya di mana? Di museum. Orang Islam yang mula-mula mencipta jam. Orang Islam juga yang mula-mula mencipta jentera 2 kasur keda. Tapi semuanya terlenyap. Yang tinggal inilah dapur pembakar roti. Besar dapur pembakar roti tu. Agaknya ini ilham orang sini buat roti tempayan. Tapi kecil je. Dapur roti dia besar, tinggi pada orang lagi. Bekas-bekas yang cantik kalau kita tengok. Tapi inilah sakit-baki tinggal. Buyung besar. Walaupun sivilisasi mereka ni hanya serpihan, tapi dia sangat berharga lah. Dari segi nilai antik-antiknya, dari segi nilai kenangan. Ya, itu saja. Tapi sudah sebut tadi, alat-alat yang lain tak ada tinggal sini. Kita menyaksikan barang-barang pecah. Kalau mau melihat akibat keruntuhan kerajaan Islam yang hebat dulu, tengoklah ni. Kita tak berlaku lagi macam ni. Apabila Islam runtuh, tinggallah barang-barang yang pandai anggapan orang tak berguna lah. Tapi sekarang ni bukan tidak berguna lagi, sebab dia mahal bahan sejarah. Kalau kita renung yang bekas-bekas cantik ini, boleh kita bayangkan tamadun mereka berbanding dengan orang Eropah yang masih lagi di zaman kegelapan sebelum Renaissance. Tinggal koleksi pinggan pecah, peralatan astronomi, jentera buatan Andalus, jam gajah, teropong, kompas dan lain-lain di mana? Tidak ditinggalkan di sini. Allah Akbar. Kalau kita tengok bahan-bahan pecah lagi. Moga semua ini menjadi kenangan dan pengajaran kepada kita. Jangan lupa subscribe. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.